Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkait dengan ibadat haji. Untuk ringkasan kitab Mukhtasar pada muka surat 561, di bawah tajuk perbezaan pendapat tentang badal haji, menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Muka surat 561, perenggan yang ketiga. Situ sambungannya. Baik, topik ini sebenarnya berkait dengan perbezaan pendapat, sebab ada yang pihak yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan tidak boleh kita mengerjakan haji bagi pihak orang lain. Tapi bagi Imam Syafi'i boleh. Dan mazhab Imam Syafi'i, jadi di situlah berlaku kita kata pertembungan itu. Cuma di sini Imam Syafi'i rahimahullah dia bawa kepada kita di sini bagaimana hujah itu, dari segi hujah. Okey, cuba kita tengok. Jadi poin sebelum poin terakhir yang kita bicara dalam sesi lepas, anda kena baca perenggan pertama ni. Kita ambil di situ sebab dia bawah tu dia sudah berada di tengah. Okey, cuba tengok muka surat 561, perenggan atas, orang yang berpendapat. Muka surat 561. Orang yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh mengerjakan haji untuk orang lain. Jadi alasan mereka, dia kata mana mungkin seseorang boleh beramal untuk orang lain. Muka surat 561. Padahal ataupun di situ anak terjemahnya kerana, potong padahal. Kerana menurut sunnah Rasulullah SAW, seseorang bertanggungjawab sendiri terhadap seluruh kewajipan yang datang daripada Allah untuk diri dia. Jadi bila dia tidak buat, orang lain tidak boleh nak tunai bagi pihak dia. Itu alasan. Alasannya kerana apa? Kerana tanggungjawab, kewajipan seseorang yang Allah padu kepada seseorang itu, dia sendiri kena bertanggungjawab. Jadi kalau orang lain buat, tak akan lepas tanggungnya. Itu maksud dia. Maknanya tak boleh. Alasannya begitu. Sebab wajib haji ni untuk individu. Jadi bila dia tak buat, maka orang lain tidak boleh. Kalau dia tak mampu, mana kira tak perlu buat lah. Kalau dia mampu, jadi bagi pihak yang kata tak boleh, kalau dia mampu, cuma dia tak buat. Kalau untuk dihajikan, di badal lah, kita tahu orang nak upah haji kena guna duit dia, boleh pula. Ada orang kata bagi Imam Syafi'i tak ada masalah, boleh. Sama ada dia tidak pergi itu dalam keadaan dia mampu atau tak mampu. Bila dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengerjakan haji, maka boleh orang lain tolong buat. Tak kira lah anak kau, siapa-siapa pun boleh. Upah orang lain suku sakat boleh. Itu mengikut pendapat Imam Syafi'i. Dan juga itulah yang diterima dalam kalangan mazhab Syafi'i tempat kita. Baik. Ada pihak lain, mana ulama-ulama lain lah, dia kata tak boleh. Apa alasan dia sini? Sebab dia kata sunnah Rasulullah ni tanggungjawab. Seseorang tu bertanggungjawab sendiri terhadap kewajipan. Apa dia nak suruh orang lain tunai untuk dia ni? Itu alasan dia. Baik. Ni Imam Syafi'i nak jawab balik lah. Jawapan atas masalah ini terdapat dalam sunnah. Dan tidak terbantahkan oleh orang-orang yang berilmu, wallah. Jadi Imam Syafi'i kata, saya kata boleh itu kan ada hadis, bukan kias. Hadis. Kita bincang dah sebelum. Nabi kata boleh. Sama ada anak, walaupun dalam hadis ni disebut anak, tapi hak Sayyidina Ali itu tidak khusus pada anak tu. Boleh, buatlah. Kata Imam Syafi'i, kenapa kita tidak mengatakan bahawa hal itu boleh, yakni seseorang boleh mengerjakan haji untuk orang lain? Sebab apa? Sebab ada sunnah, ada hadis. Dan sahabat pun memperakui perkara itu, Sayyidina Ali sendiri.
Kalau kita bincang minggu lepas. Maknanya pendapat ini bukan berasas ke kias, tapi dia berasas pada nas. Nas tu hadis lah. Itu kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab orang yang bantah tadi dia gunakan kias. Sementara kebanyakan orang Islam pun sudah terima dan dilaksanakan perkara ini. Misalnya mereka boleh membayar kifarah sumpah untuk orang lain dan boleh membayar orang panggil diat darah pembunuhan untuk orang lain. Sementara yang bersangkutan, yang bertanggungjawab malah tidak mengeluarkan sedikit wang sebagai bayar denda. Contohnya bin. Jelas, dia sebut situ tu. Misalnya seorang itu dia bunuh seorang lain. Dia kena bayarlah denda tu, pampas saya tu. Orang lain boleh buat lepas. Mana lepas kira-kiranya tanggungjawab dia. Masalah dia dihukum tu, itu hal lain. Itu hal lain. Sebab dia panggil kisah. Kan kisah ni, kalau kisah ni kita ambil secara umum, hukum secara umum, kisah ni maknanya diberi peluang kepada keluarga si mati untuk memaafkan. Mana tak perlu kena bunuh balas. Tetapi dia kena bayar denda. Katakanlah kata dia kena bayar 200,000 kepada keluarga si mati. Mana dia tidak dikenakan hukum bunuh itu. Jadi siapa yang akan bayar tu? Boleh ke tidak orang lain? Boleh. Walaupun mungkin pembunuh tak bayar 1 sen pun. Ataupun kafarah sumpah. Kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Orang lain boleh bayar. Dia bersumpah dia tak boleh tunaikan, kena bayar denda. Orang lain boleh bayar. Jadi bila orang lain bayar, terlepas dosa dia. Baik. Dan Imam Syafi'i kata hak ni boleh. Apa haji tak ada pada hak ni. Kita kata, maknanya kalau kita nak kira, orang panggil apa? Dalil sokongan terhadap bolehnya orang lain menunaikan haji bagi pihak orang lain. Ada sokongnya dengan apa ni kita kata perkara-perkara lain, dalam fakta-fakta lain dalam agama, misalnya kisah tadi. Boleh. Baik, bila Imam Syafi'i jawab gitu, Imam Syafi'i buat andal. Jika mereka mengatakan, dia kata tak ada kias dalam sunnah dan hal itu tidak boleh diterima oleh akal. Dia kata tak boleh kias begitu. Kita nak kias sumpah. Orang tidak laksanakan sumpah kena bayar kafar. Orang lain boleh tu bayar untuk dia. Orang yang bunuh orang, jadi kena bayar denda. Orang lain boleh tolong bayar denda tu. Lepas dia. Dia kata tak boleh nak kias gitu dengan haji. Misalnya. Kalau ada ruat dalil gitu. Maka jawabnya adalah hukum yang mengharuskan seseorang mengerjakan haji untuk orang lain itu bukan melalui keadaan kias. Tapi itu merupakan hadis yang sahih. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tidak kias. Menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, perkara itu boleh diterima oleh akal pun. Tak ada masalah pun. Kalau kita nak guna segi akal, tak ada masalah pun. Sebab hukum lain pun ada kalau kita nak guna akal. Tetapi di sini, sunnah gitu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, sahabat pun sebut. Dia umat Islam, lama tu, lama tu. Mereka yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh mengerjakan haji untuk bagi pihak orang lain, hak tu sebenarnya berdasarkan kepada kiyahnya. Bantah awak bahawa orang lain tidak boleh mengerjakan haji untuk orang lain, larangan itu tak ada dalam hadis. Jadi awak kata tak boleh itu berdasar pada apa? Berdasar pada kias. Bahawa amal kewajipan seorang, orang lain tak boleh tunang untuk dia. Dia kena buat sendiri. Itu kias tu. Dia kias dengan semaya. Boleh ke tak seorang tu, contohnya orang tu sakit, dia tak boleh maya. Patut anak dia betul maya tu. Tak ada tu. Nah, tak ada tu. Jadi dia kias tu tak boleh haji. Apa tu? Itu. Tapi mereka berpendapat hak peliknya kontradik lah, berlaku kontradik. Tapi peliknya orang yang kata tak boleh tu dengan kias dengan semaya tu, dia kata boleh juga. Kalau orang tu orang lain nak tolong menjaga haji tu, tapi kena guna duit dia, duit kawin. Belanja orang yang tak boleh kias haji tu, dia orang yang menjaga haji, duit tu duit dia sendiri. Boleh pula. Jadi pelik kan. Lepas kalau kita tanya lagi mana pula dalil tu? Tak ada. Jadi mak berlaku itu tak kontradik. Baik. Saya pernah bertanya, kata Imam Syafi'i lagi, sebab ni salah satu metod lah dalam kitab dan usaha jawab. Saya pernah bertanya kepada salah seorang daripada mereka. Mereka di sini maknanya orang yang kata tak boleh. Badah haji ni tak boleh. Sebab kita ni guna badah haji lah. Tak boleh. Jadi menurut anda,
Bolehkah seseorang berwasiat agar orang lain melaksanakan solat atau puasa untuk dirinya dengan diberi upah atau dengan sukarela? Dia jawab tadi. Dan wasiat itu termasuk wasiat mula terbatas. Tapi kok ni dia kata boleh pula haji tadi. Kok kata tak boleh tu lah, kata tak ada ibadah haji tu. Dia katakan kalau orang tu nak buat ibadah haji untuk diri dia, duit dia sendiri dia guna untuk upah orang, tak apa pula. Jadi kalau kita pakar tu, bolehlah kalau gitu seseorang tu wasiat supaya orang lain laksana salat atau orang lain tolong puasa untuk diri dia dengan diberi upah atau dengan sukarela. Boleh ke tak? Tak boleh pula. Jadi kontradiktif. Boleh baik maksudnya. Sebab tu Imam Syafi'i ayat yang kau dia sini. Dia kata kita kata boleh tu bukan melalui kias, tetapi melalui nas. Tak apalah, cuma Imam Syafi'i ni sebut ni beberapa perkara yang berkait dengan soal jawab dia dengan orang yang kata tak boleh tu lah. Saya katakan lagi kepada pihak yang mengatakan tak boleh badal haji tu. Kalau begitu, seseorang juga tidak boleh menghajikan orang lain walaupun dengan menggunakan harta orang yang dihajikan. Mana kalau dia guna harta dia sendiri pun tak boleh juga lah. Sebab dia nak upah orang lain. Sebab isu dia bukan isu duit. Isu badal haji tu sendiri. Jadi apa kalau guna duit dia jadi boleh keluar mana gitu. Kerana haji itu sama dengan puasa dan solat. Dan kalau puasa dengan solat tak boleh. Walaupun guna duit sendiri pun tak boleh untuk orang tolong buat kita untuk puasa. Dia tak segati puasa, dia kata dia minta orang lain buat. Guna duit dia sendiri. Tak boleh. Apa haji boleh? Pula. Itu mana kontradiktif berlaku. Orang panggil apa ni? Dia kata iddak. Pertembungan. Bagaimana mungkin anda membolehkan seseorang yang berwasiat pada orang lain untuk menghajikan dirinya dengan memakai hartanya sendiri? Sementara anda tidak membolehkan seseorang berwasiat pada seseorang yang lain agar melaksanakan salat atau puasa untuk diri. Hak haji boleh. Pakai hak puasa dengan salat tak boleh. Itu pelik. Kena ingatlah hak ni hak kata tak boleh ni. Dia kalau duit orang lain, dia kata tak boleh. Kalau hak haji tak boleh, kalau duit sendiri boleh. Jadi hak Imam Syafi'i guna balas balik tu, jadi maknanya boleh lah. Kalau kita nak suruh orang ganti puasa kita bayar, kita upah dia puasa tu kita. Ada yang kata tak boleh. Aku mana haji tak boleh. Puasa tak boleh pula. Jadi itu persoalan dia. Orang tu jawab gini. Bila Imam Syafi'i kemukakan dalam bentuk persoalan gitu, orang tu mana pihak tu jawab, orang dia kata orang Islam telah membolehkan hal tersebut. Orang senang dia jawab. Dia kata dah umat Islam kata boleh hal tu nak. Jadi maknanya Imam Syafi'i nak ayatnya dia kata tidak konsisten dalam jawapan. Jadi apakah bila orang ramai buat? Jadi hujah ke? Tak juga. Dia berikan. Jadi jawapan ni sebenarnya tak kemah. Tak kemah. Maka saya katakan kaum muslimin yang membolehkan hal tersebut juga membolehkan seseorang untuk menghaji ke orang lain apabila orang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam keadaan. Jadi kalau kita nak beralasan dengan ada orang kata boleh. Ada orang kata boleh lah. Maka haji tadi pun ramai mana orang Islam buat. Pada haji tu boleh. Sama ada guna harta sendiri, tak guna harta kira. Menunaikan haji bagi pihak orang lain, tak kira lah duit siapa pun. Kan boleh. Orang Islam pun buat. Kalau nak guna harta halal seorang ramai buat, maknanya boleh juga. Itu maksudnya. Boleh kan maksudnya. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa bagi orang yang mengatakan tidak boleh pada haji ni, itu melibatkan, kalau sekiranya tidak melibatkan harta dia sendiri. Jadi orang yang kata tak boleh pada haji tu, dia kata boleh sekiranya orang yang tidak mengerjakan haji tu, dia suruh orang lain buat dan guna duit dia. Baru boleh. Jadi maknanya tak boleh kalau tidak duit sendiri. Kalau duit sendiri, boleh. Kita nak upah orang. Hak tu Imam Syafi'i bawa dalam bentuk qiyas tu dalam berkenaan dengan puasa dan sebagainya. Sebab gini, pokok ni dia kata, boleh ke tidak? Pokok kata tak boleh mengadakan ibadah haji ni. Dia kata, boleh ke kita nak suruh orang lain puasa untuk kita tak boleh? Dia berkata, jadi qiyas tu lah. Baik, tak apalah kita terima lah. Kalau qiyas, masalah sekarang ni awak juga, pokok awak juga kata, kalau orang tu guna duit dia sendiri, dia boleh upah orang lain mengerjakan haji. Okey, kalau kita guna qiyas tu, kita bawa pada puasa tak boleh ke?
Misalnya seorang itu dia tak boleh puasa. Dia upah puasa dulu dia. Dia kata tak boleh. Haji tak boleh. Tak konsisten. Itu masuk boleh kan? Gitu maksudnya. Jadi conclusion Imam Syafi'i memang benar boleh ya Imam Syafi'i. Boleh. Imam Syafi'i boleh. Hak puasa Imam Syafi'i kata tak boleh. Cuma qiyah tu. Qiyah yang digunakan oleh orang yang kata tak boleh pada haji. Sebab kalau orang ni tidak qiyah, sebab ada hadis siapa sakit boleh tidak qiyah. Mana? Hadis ni ni. Mana? Siapa sakit dengan tua getah dia boleh upah lain. Hadis kan ada. Ada lah. Hadis. Tu mana tidak qiyah. Jadi maknanya Imam Syafi'i kata, kita kata boleh tu bukan berdasar pada qiyah. Kita kata boleh tu berdasar pada nas. Sebab tu Imam Syafi'i dalam sebelum tu dia mari dua riwayat Nabi bab kenyataan Sayyidina Ali makna nas. Jadi awak kata tak boleh tu antara rasa dulu. Antara rasa qiyah dengan puasa, qiyah dengan semaya. Masalahnya orang ni pula nyaki kata boleh pula pada haji kalau guna duit sendiri. Tu jadi Imam Syafi'i mari qiyah pula tu. Kalau gitu boleh lah puasa. Suruh lain buat kalau guna kita upah duit kita. Dia betul kata tak boleh. Mana pula tu? Lebih ada. Mungkin ada isu mampu kot dalam ibadah haji ni kan. Dia ada syarat dia pergi haji sekiranya dia mampu. Jadi kalau guna harta dia sendiri dia mampu lah. Memang dia kata begitu pun. Jadi masalah dia sekarang ni dia tidak memperakui Imam Syafi'i sebut. Dia tolak Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i seorang itu mampu atau tak mampu tetap boleh pada haji. Bagi Imam Syafi'i. Misalnya kita kata sebab dia gini sebenarnya ada perbincangan dia asas perbincangannya dia perkara poin yang mula-mulanya haji ni wajib bila seseorang itu cukup syarat. Baik. Jadi syarat tu bila berakhir syarat? Supaya dia. Jadi bagi yang kata dia qiyah dengan semaya misalnya. Semaya ni misalnya satu waktu asar habis waktu asar. Maknanya tak boleh lah. Dia kena qada lah. Dia kena qada sebab tu bagi setengah-setengah orang yang kata berkenaan dengan haji ni kalau dia mampu tiba-tiba dia tidak buat. Jadi bila dia katakanlah contohnya kita tahun ni satu isu. Tahun ni, lepas tu dia boleh pergi tu. Dia cukup syarat. Cuma dia tak segi. Tahun depan dia kena niat qada. Itu satu hal lah. Jadi maknanya, bagi mereka, seseorang tu katalah betul-betul dia tidak mampu. Siapa dia mati, tak perlu pun pada haji tu. Itu satu. Isu dia sekarangnya, tu tak mampu masa hidup. Tapi dia ada satu isu lagi. Orang mampu masa hidup, cuma dia tak buat. Jadi bagi orang yang kata tak boleh pada haji, memang tak boleh. Lepas tu dia kata, tak mampu lagi lah. Tak perlu badan. Kalau tak mampu pun, tak perlu lagi badan. Sedangkan Imam Syafi'i, bolehlah kau mampu ke tak mampu. Bila dia mati, dia tak buat. Tak boleh. Mana badan. Demo ni kata tak boleh. Jadi Imam Syafi'i kata, saya kata boleh. Tak ada nas. Demo kata tak boleh tu, Qiyah pada puasa. Boleh kau orang puasa tu kita? Dengan solat. Dengan solat. Dengan apa ni puasa misalnya. Dia kata tak boleh. Masalahnya orang kata tak boleh tu, dia kata kalau seorang tu guna duit dia haji, boleh pula. Tapi Imam Syafi'i balas balik, kalau gitu kan dia upah orang puasa tu, dia boleh juga lah. Dah qiyah juga. Jadi pening yang begitu. Susah lah mana kita boleh pergi nanti waktu kita. Jumhur ulama boleh pada haji. Asal boleh pergi tak kira siapa bayar. Tak kira siapa bayar. Sebab hak tu bau qiyah. Hak tu qiyah dengan kafarah. Boleh ke kafarah? Dia sudut tu lah. Tu kita bincang minggu lepas kita bincang. Sebab tu sebelum ni mana pada haji tu, kalau kita upah orang sana jadi murah. Jadi hak tu jadi masalah situ sebab tu setengah ulama kata kalau nak upah orang tempatan. Dia pergi itu Z. Mana guna kos. Maknanya kalau kita buat sendiri 12,000 juga dah habis. Hak tu hak jelas. Ada 1,500. Baik. Sebab itulah yang berlaku bila kita upah kita tak kena batal hidung. Hak tu ada berlaku penipuan sekali badan 5 orang. Enggak kalau 3,000 sahaja 15,000. Dia ni aksa nama. Jamu lalu. Mana boleh pada haji lagu tu? Tu penipuan. Ada CD, ada CD.
Orang sini. Orang mana tahu. Rupanya dia dengar kawan ni atas dia seorang 5 orang. Benda tu berlaku tak ni. Dosa besar. Dosa besar. Sebab apa? Penipuan dalam ibadat tu. Tak boleh gitu. Okay, habislah situ. Jadi makna kesimpulannya, makna pada haji ni kita letakkan nama khilaf ulama lah. Tapi bagaimana jumhurnya memang boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita ni makna hak ni agak luas sikit. Bebas lah, mana boleh. Tak kira lah dia mampu atau tak mampu guna duit siapa, tak kira. Boleh. Walaupun dia ada lagi sisi perbincangan yang lain. Misalnya kita pergi mengerjakan haji. Contoh sekarang. Orang panggil, Ana nak pergi tak ikut duit. Tiba-tiba orang betul tanya. Ana pergi tu guna duit tak tu? Tu boleh tu. Boleh banyak lagi. Anak 1DB pun. Tu buat ini, satu kapal terbang. 900 orang. Ana jadi tak syekh pula tu. Pilih rumah dalam kata haji buat MDB. Alah kuat. Tapi sedap baik pada Haji Malboro tu. Lebih baik pada Haji Malboro. Tapi sebenarnya kita sebagai rakyat tu duit kita. Buat MDB tu dia isu MDB, dia isu penyelenggaraan dana tu lain lah. Sebab anak ni melalui majlis. Ni mula-mula anak rasa menengok jugalah duit tu. Tapi ialah duduk majlis. Dia melalui kerajaan dengan kerajaan. Tak ada masalah tu. Okay. Dia selepas ni ada. Nak mana? Ada muka surat berapa? Buta tu hak selepas ni kan. 5 minit lagu mana buta untuk buat ibadat haji. Dikira termasuk dalam istitaah juga. Kira mampu juga ada. Tu perbincangan. Baik, sebelum tu kita ambil lagi dulu. Bab seterusnya tu ada seseorang yang sudah wajib melaksanakan haji. Orang panggil safar seru bahasa kata kita. Hak ni perbincangan ni dalam kitab klasik. Kalau dalam konsep Malaysia ni, bila kita sebut mampu, dia bukan berkait dengan fizikal saja, bukan berkait dengan gilingan. Kalau orang muda daftar ni 30 tahun ke atas baru boleh buat haji. Dia kata mati, dia kata 30 tahun lagi. Tapi tak mesti kerana tu awal. Jadi maknanya dia akan jadi bertambah satu isu lagi di situ. Istilah kemampuan itu maknanya kebenaran kajian lah. Dasar pada kalau panggil kiu tu. Gila dia, tunggu dia. Sebab betul dah Malaysia buat ni. Maknanya warga tu mesti kena dahulukan dia. Yang register tahun 5 tahun lepas kan. Tahun 92. 2092. Lepek. Cucu pun tak ada orang kata. Dikatakan pergi dengan cucu. Siapa Haji Talib tak tahu. Kan ada lagi. Baik, cuba kita tengok di sini. Imam Syafi'i kata, saya tidak menyukai. Dalam kurungnya itu maksud bila Imam Syafi'i ini biasa kalau disebut dia tidak suka tu mana bagi dia perkara itu makruh lah. Orang yang tak segi haji dengan berjalan kaki. Apabila dia mampu berjalan kaki. Sebab dulu biasa orang jalan kaki buat haji ni. Kalau kita baca Imam Bukhari, jalan kaki buat haji. Bukhara tu, berapa bulan jalan ni. Pergi dengan kapal dia bukan pergi dengan mok dia saja tu. Dalam keadaan orang tu tidak mampu untuk berkenderaan, maknanya dia orang miskin, dia tak ada kenderaan. Tak ada unta, kalau dulu tak ada unta, tak ada kuda. Kalau kita lah ni kat maknanya kita kata tak boleh nak bayar tiket kapal terbang tu lah. Tapi dia boleh pergi berjalan kaki. Ni kena ingat ni, berjalan kaki dalam jarak yang munasabah. Tak ada orang hidup Malaysia ni jalan kaki. Ni jalan kaki zaman dulu mana kira biasa. Sebulan jalan dia pergi sekapung tu. Macam kafilah. Tu biasa ya. Katalah dia tubuh sihat boleh pergi. Cuma dia tak ada kenderaan, tak ada kuda, tak ada unta. Bagi saya orang lagu ni kalau dia tak pergi makruh lah. Bagi saya dia kena pergi lah kalau dia mampu. Sebab dia nak beli kenderaan dia tak mampu. Tu maksud tidak mampu untuk berkenderaan tu. Takut salah pebok. Macam mana boleh berjalan, boleh naik kenderaan? Bukan naik kenderaan. Tidak ada kenderaan. Lah markat lah. Tak ada kenderaan. Dia tidak memiliki kenderaan. Tapi kalau dia jalan kaki dengan rombongan masyarakat kampung, dia boleh. Bagi saya, dia kena pergi. Itu mengikut Imam Syafi'i. Cuma tak habis lagi. Tak kira lah orang laki-laki ke perempuan. Sementara itu orang laki-laki, halangan dia tu lebih sedikit. Maknanya, kewajipan pada dia lebih besar berbanding perempuan. Sebab perempuan ni, ialah banyak halangan lagi. Jadi laki ni, misalnya laki tak perlu mahram. Kalau perempuan, kena ada mahram.
Lah ni tu isu mahram pun jadi perbincangan lain pula kita akan bincang selepas. Dia tak serupa dengan klasik. Zaman dulu keadaan mahram tu macam mana? Dia ada perbincangan selepas. Sini pun dia ada sebut dah. Maknanya kalau katakanlah lelaki ataupun perempuan secara umumnya kalau dia mampu pergi jalan kaki boleh pergi lah. Tetapi hukum mana pun lelaki lebih ditekankan berbanding perempuan. Sebab halangan, orang panggil sebab-sebab untuk yang dikira hilang ke upaya tu, dia lebih banyak pada perempuan. Telah diriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa seseorang tidak wajib berjalan kaki ketika menunaikan haji. Walaupun dia mampu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, dia sebut selepas ni lah. Imam Syafi'i sebut, dia kata, memanglah dia kata, saya pun tahu mana tak ada ulama pun fatwa mana seorang yang tak ada kena dia kena jalan kaki wajib, memang tak ada orang fatwa, memang tak ada. Dia pun sedar tu. Tapi kalau dia mampu pergi, bagi saya molek dia boleh lah. Sekadar itu saja. Lepas tu kalau nak kira segi dalil, Nabi kata tak wajib. Jadi maknanya bagi Imam Syafi'i bila kata tak wajib, kalau pergi dia boleh menyelesaikan yang wajib. Haji mula-mula. Itu maksudnya. Boleh faham? Sebab kita ni kan kalau haji, wajib haji ni pertama kali. Kalau kali kedua tu sunat lah. Lepas tu Dr. Yusuf Qadawi dah ada fatwa dia. Kita pergi, nak tahu. Bagi dia kalau pergi kat orang lain lebih besar daripada. Sebab kita pergi lepas tu sunat. Orang lain hak wajib tak selesai lagi. Aku juga mana ni? Datuk Guru Anam dia kata dia setuju. Pergi kat orang lain. Kita dah lepas dah wajib. Dan kita buat sunat pun kita. Pergi kat orang lain. Ini di sini Imam Syafi'i bawa satu riwayat. Dia kata seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, Mal hajj? Faqala asy'atu at-tafalu. Asy'atu at-tafalu. Faqama akhar faqala ya Rasulullah ayyul hajj afdal? Qala al-'ajj wal-fajj. Faqama akhar faqala ya Rasulullah mas-sabil? Faqala zadun wa rahilah. Ada orang tanya Nabi, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang pergi haji? Mana ciri-ciri orang wajib haji nak mana? Orang pergi haji ni, mana ciri-ciri orang pergi haji? Bila orang pergi, mana orang pakai ihram tu lagu mana tu keadaan dia tu? Nabi kata orang yang pakaiannya acak-acakan dan baunya tidak wangi. Maknanya pakai ihram gitu lah. Lepas tu tak boleh pakai wangi. Ni benda orang panggil ni. Benda larangnya. 13 perkara tak? Tidak 13 perkara. 13 perkara tu kan. Benda tak boleh buat. Tapi awak tu kat kambing pula lah. Tidak memakai wangi. Tak apa. Ni secara umum ni. Kami tidak sebut semua di sini. Kemudian bangun pula orang lain. Dia tanya, wahai Rasulullah, bagaimana haji yang paling afdal? Masalah tidak pakai baju haji adalah berlaku 13 perkara. Ni tanya soalan kedua ni. Haji yang afdal tu macam mana? Maka Rasulullah pun jawab, iaitu orang yang banyak mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik lah, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Dengan suara yang agak keras, maknanya orang lain boleh dengar, tidak ada hati, tidak sebut sekadar dengar pada telinga kita sendiri. Dan yang banyak berkorban. Baik, ada lagi yang tanya, maksud banyak berkorban sudah binatang lah. Tak seperti seekor, boleh banyak pun. Kata dia ada dulu. Dia nak uikau ya. Dia mau korban, patut niat dia boleh pahala yuk. Tak ada, kalau buat gitu. Baik, lalu ada pula orang lain berdiri, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mampu tu? Mengharungi perjalanan. Dari segi orang panggil transport tu. Mampu tu lah mana masuk? Nabi jawab, iaitu orang yang boleh bawa bekalan. Bekalan ni jadi makannya, kau ikutlah. Dan juga ada kenderaan. Tu maksud mampu. Maknanya dalam hadis ni tak ada jalan kaki. Mana kalau pergi berjalan kaki ni maksudnya jauh. Kalau dekat tu duduk di Taif biasa buat dia jalan tu. Ni kalau jauh di benua lain. Di India, Pakistan berjalan kaki. Tak ni. Dia kira tak mampu tu. Kalau tak boleh menjalan, kalau dulu kenderaan ke dia unta, kuda, hemah. Tu lah. Ataupun kereta kuda. Baik. Jadi maknanya berdasar pada ni, jadi Imam Syafi'i kata saat ni bagi dia tu molek pergi tu mana tidak wajib. Cuma molek pergi. Tapi kalau pergi,
dia boleh jadi hilal, dia boleh jadi terlaksana wajib haji pada dia. Itu maksudnya. Tapi kalau tak pergi pun tidak dosa. Tu maksud Imam Syafi'i. Kalau ni dia tak sebut dia tu haji yang paling afdal. Dia tak ada haji ifrat kan. Dia tak sebut sebenarnya sini tak. Tak sebut haji Tu ifrat. lain sebab Nabi pun niat nak buat tu kan dalam hati dia. Lepas tu Nabi Buat kira. akhiran tu lah. Kata Nabi niat nak buat tu tapi tak ada buat dah. Cuma boleh balik juga ulama kata dalam hadis syarah dia lah. Sebenarnya dia tak sebut lah haji mana tu daripada 3 tu. Dia tak sebut sini. Cuma dia nak ayatnya paling lebihnya maknanya Tapi ustaz kita dia sebut haji ifrat lah. Paling apa tak buat tak ada dam. tidak. Tu kelas haji. Dulu. Nabi sebut gitu ni. Kalau ustaz kita dulu mengajar haji ifrat sebab tak ada dam. Ya, Paling afdal tamat pengakhiran ni ada dam lah. tamat tak hanya tahu dam. Tamat ni dia haji bersenang-senang dia. Yalah. Dia dengar yang kerja dulu. Yang maknanya kalau buat ifrat pun kalau tidak tabiah ni. Boleh afdal lah. Kalau pergi awal kapal terbang awal boleh dah. Dia gini. Anak lupa. Dia gini sebenarnya hadis ni dia merangkumi semua bahagian tu. Dia nak ayat sini bukan ayat secara keseluruhan dia. Contoh mana bentuk haji yang kita buat pun inilah maksudnya. Bila ada hal. Jadi mana kita nak kata dengan mutlak haji ni? Tidak. Gak boleh hari sini. Kan. Ciri-ciri dia jaga tu kan mana jaga 13 kau tu so. Tu ada lah ke mana-mana tu. Asal ke ihram kan. So, yang kedua selaginya talbiyah tu. Ni ada lah juga mana-mana. Lepas tu selagi tu berkenderaan. Mana masuk semua. Jadi kita nak kata secara mutlak hak ni lebih tidak juga lah. Bagi anak yang ulama tidak sepakat tu. Ya lepas kita sebut gitu ni. Sebab anak lu pun memang pergi semua surat tamat tu. Jadi buat tidak afdal ni. Tamat nak dia dah dia. Tapi kalau dia hak baru ni tamat lebih afdal. Aku boleh lagi tu. Lebih Kalau afdal. dia pergi buat umrah dulu. Dia kurban. Dia kena sebelah dam ni. Kurban bukan kata dam tu macam denda. Dia tu sebagai hadiah. Apa ni kita berkorban kerana Allah bagi kita kesenangan masa ni haji. Tapi anak dulu kita bayar dam tu awal-awal ni. Membayar dari ni Duit tu kita wisi sini lagi. lagi. Tapi tak ada masalah. Tapi kalau Abu Hanifah apa ni haji kiran sebab Nabi buat lebih afdal daripada tamattu dan Tapi sebenarnya tidak mutlak sebenarnya betul lah. Sebab kalau tengok dalam itu dia kata hak ni. Maknanya bila ada hak ni memang ada berlaku ada mana pun ni. Hak ni mana Nabi Nabi iktirafnya kok mana pun ada kelebihan berlaku. Gitulah. Mana ialah kalau tarjih Abu Hanifah tu maknanya pendapat dia lah. Gitulah. Tapi hak ni haji ni dia akan merangkumi semua nama-nama haji. Ada berlaku. Baik. Seterusnya kita pergi seterusnya lah. Sebab dia berkenaan dengan haji ni dia ada buku khusus pula sebenarnya dengan ada beberapa buku. Memanglah khilaf ulama ada kata orang ni itu memang khilaf ulama lah. Supalah mana kata al-hajju arafah tu mana-mana pun mesti ada. Kata ada tapi orang ni maknanya kena jaga. Akan ada kelebihan bila sebut haji kena ada 3 kali ni. Baik, berhutang untuk membiayai menunaikan ibadah haji lagu mana? Tak bercanggah dengan istita'ah tu. Maknanya tak mampu tiba-tiba berhutang. Lagu mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata daripada Abdullah bin Abi Awfah, dia kata ada salah seorang sahabat Nabi berkata, dia kata aku tanya Nabi SAW tentang seseorang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Mana tak cukup syarat. Tak cukup syarat di sini ini lebih merujuk kepada dari segi keuangan. Lalu dia buta. Maknanya dia buta. Maknanya tubuh sihat. Cuma tak cukup duit. Tak cukup baik mana tak kira. Tapi dia buta lah. Baru dia pergi haji. Nabi jawab tidak. Maknanya tetap dia tidak mampu. Tak perlu buta. Tak dosa pun tak pergi mengerjakan haji kalau tak mampu dari segi keuangan. Tak perlu buta. Asyik. Baik. Tak habis hari tu dia sebut itu secara umum tu.
Imam Syafi'i kata, sesiapa yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk menunaikan haji, maka dia tidak boleh berhutang untuk membiayai kos perjalanan haji. Dan orang yang seperti ini termasuk yang tidak mampu mengharungi perjalanan. Mana tak wajib. Jadi isunya isu transport. Kita kata. Sebab bila kata transport, dia melibatkan kenderaan dan kos. Makan minum dan sebagainya. Akan tetapi, ya, sebab kata di segi fiqh itu, akan tetapi, apabila ia mempunyai barang-barang yang cukup berharga, maka dia wajib menjual, wajib jual. Sebagaimana barang tersebut, sebahagian barang tersebut, atau berhutang dengan menggunakan barang-barang tersebut sebagai cagaran, jaminan cagaran. Karena kalau saya tak boleh bayar, awak jual lah tanah saya. Misalnya, dia cakap, makna orang panggil ada jaminnya, boleh bayar, dalam bentuk cagaran. Atau sewa. Dia boleh sewa tanah dia tu. Sehingga dia boleh ambil. Maknanya dia boleh melaksanakan haji. Jadi maknanya hakikat bukan hutang tu. Dengan syarat ia mempunyai tempat tinggal, pembantu serta makanan yang dia tinggalkan untuk keluarga dia. Bila dia begitu, keluarga dia terjamin kehidupan, tempat tinggal, makan minum dan kemaslahatan lain. Maknanya dia tak boleh pergi kira dia, bini ikut rumah pandai lah, tu hari dia. Tak boleh gitu. Itu tak masuk dalam kemampuan. Jadi dalam tempoh dia laksanakan haji itu tidak terabai keluarganya. Dari segi tempat tinggal, makan minum. Baru boleh. Tu baru kira mampu. Sebab tu lah ni, kalau kita nak kira ni, orang yang pergi, dia pun, lepas tu dia boleh bayar, apa tak ada insurans pun, memang boleh. Betul lah. Betul kalau tengok internet tu, bincang panjang, Saudi berkebuk bincang pula. Dia panggil starter ke mana, bincang, dia buat loan bank. Dan memang dia boleh bayar. Jaminnya tak ada. Bank pun tak terima kalau dia tak mampu bayar. Macam di Indonesia tu kan. Memang banyak negara ni. Pinjaman. Pinjaman untuk haji. Pinjaman kerajaan lah. Ini isu loan tu sebenarnya sudah dibincang oleh ulama mana boleh. Dan pihak bank dia tak akan kalau dia tidak boleh yakin kawan dia bayar balik. Sebab tu nak pinjamkan kata cagaran, lepas tu penjamin. Mana penjamin tak akan bayar, maknanya ada. Apabila seseorang mempunyai kos lah, mempunyai harta, mempunyai uang, biaya untuk berangkat haji, tapi dia tidak mampu memberi bekalan makanan untuk keluarga yang tinggal di rumah, maka menurut pendapat saya, nafkah untuk keluarga lebih wajib. Maknanya kalau duit dia cukup untuk dia pergi, tapi duit itunya tak ada jadi nak tinggal pada anak bini. Tak, dia kena, paling besarnya, hukum wajib paling besar lah, jaga kemaslahatan keluarga. Haji tu sebab sesal ni. Dia begitu. Betul lah tu. Mana-mana ulama kata begitu. Kalau nak tinggal bini lagu tu. Kalau nak bincang boleh lagi. Dah tu ada kata tak apalah aku tanggung. Beres. Semua bank lah tu. Walau lah tu. Tak apalah mungkin dia kata apa. Haji tak apalah wajib. Untuk pergi 3 hari sebulan tak wajib. Tu kena bincang 4 lain pula tu. Banyak berlaku ni. Dah Allah ni berlaku. Siapa perdana ni? 3 hari, 10 hari, sebulan, 4 bulan. Siapa perdana? Aduh yang anak kata anak pun tak banyak kata lah. Bukan tak banyak kata, malah tak kata lah. Bagi anak tak boleh. Siapa ni? Wajib. Tu tidak wajib. Haji pun tak ada. Benar-benar lagi. Tapi kalau Sunnah jauh pun tak ada. Sunnah pun tak ada. Berat. Ganti Nabi. Ganti Nabi. Ganti Nabi. Tak. Haji dah belum dah. Ada, tak boleh tu. Maksudnya sistem perbankan Islam lah. Dia tak boleh. Dia mesti duit tu mesti bersih. Kalau campur tu tak boleh. Memang orang kata tak sah. Mana? Tak ada. Islamic bank je lah. Maknanya dia gini, Islamic bank ni masalah bayar balik tu tinggi tu hal lain. Dia ada perbincangan lah tu. Ni makna orang panggil riba tu tak ada. Boleh lah. Dia gini. Mengikut setengah ulama kalau guna duit harian buat tu sah haji tu tak boleh bayar. Setengah kata tak boleh, tak sah. Hilah pula sini. Bagaimana tak sah? Pakai kain curi ya. Pakai curi ya sah maya. Tapi kan tak boleh pahala ke apa. Jadi setengah ulama kata dia sah tak boleh pahala. Tak lepas juga tu orang ni. Kalau tanah servis cat tu tak apa kan? Servis cat tu lain. Lain. Dia riba tu. Riba ni lain.
Dia lain. Servis cas tu kos pengurusan tu lain. Lepas tu dia pun ya. Dia misalnya kalau bank lah pengalaman anak dia sebut mana kalau dia telefon kos telefon dia cas sebab dia tak boleh nak cas. Lalu bukan tak tahu lagi nak telefon redak. Soal bahasa muda. Misalnya surat menyurat tu dah. Kalau ada tak ada lah cas. Kalau tak ada tak ada. Jadi maknanya hak tu tak hari ni sebab servis cas ni maknanya kalau ada servis tu adalah cas. Misalnya kalau dia tak telefon. Sebab kadang-kadang telefon tu peguam atau surat tu peguam. Jadi cas lah itu. Hak tu dia tak termasuk dalam hak kita berjanji tu. Kenapa? Isu dia dengan bank Islam lebih tinggi kena itu isu lain. Itu isu lain. Bukan isu riba. Isu ihsan. Sebenarnya. Benda ni kalau nak itu dia kena baik dengan Dr. Zaharuddin yang Abdul Rahman. Masuk dari website dia tu. Dia pakar dia bila. Tengok setakat anak tahu tu anak tanya pihak bank sendiri. Kita pernah berbincang. Sebab dulu ada ngaji dengan anak tu dia kawan bank. Memang dia sebut mudah kecek gitu, mudah lepas dia orang lagi. Ya dalam bank Islam ini memang lebih tinggi. Tapi hukumannya pun sebab apa? Dia adalah kekangan-kekangan dia semuanya ada cerita. Memanglah kekangan Islam tinggi, dia cari. Kita kena bayar, jadi dia angkat isu akad. Saya beli kereta ni, dia ayak kita. Kereta kan harga 30,000, jual kita pun 100,000 misalnya. Bagus. Tapi isu situ isu dia jual. Ijab qabul berlaku dengan harga seperti yang disebut. Bukan qabil tu, tak sah qabil tu. Dia sebut dia. Orang jadi parut juga tu. Tu yang sebenarnya. Sebab kalau hak riba ni kita tak pasti berapa. Gitu kan. Jadi boleh lah. Semua kereta ni kita tahu nak jual kereta. Tahu. Tapi kalau kita pergi haji, dia jual dan kau. Personal loan. Yalah personal loan jadi ke mana jadi Dia gini anak-anak bila kata personal loan, misalnya kita nak pergi haji dulu lagi, kita minta dengan dia, itu tak kira berapa personal. Dia tidak masa buat loan tu pun tak ada pun sebut haji. Kita pinjam atas personal loan. Personal loan tu dia adalah prosedur cagar keuangan tu. Jadi kita pergi buat haji dulu. Isu dia sekarang apa yang jadi boleh tu sebabnya pinjam tu jaminan boleh bayar tu ada. Dia tak kait dengan haji pun masa niat lo duduk tangan-tangan tak ada kait dengan haji pun. Dia personal loan sebenarnya. Tu memang Mampu lah. Mampu Pinjam bayar. dia mampu. bayar balik tu dia mampu sama ada dijamin oleh insurans atau tak kira lah ataupun dia jamin dia cagar tanah dia apa. Itu maksudnya. Mana di situ tidak akan berlaku penganiayaan. Sebab dia haji dia pula harta bersih. Itu maksudnya. Walaupun ada setengah kali kan. Ada kata tak boleh. Asal kuasa tak boleh buat dia. Tak boleh. Dia kira tak mampu tu. Siapa kena buat dia. Mana tak mampu lah tu. Jadi tidak baru tu sebab Imam Syafi'i pun sebut dah. Kalau mampu bayar. Gitu. Usuk kau tahu. Memang jelas tak boleh. Tapi ya. Satu dalam bank Islam ni. Kalau kita nak bayar awak. Jadi tak jadi. Tak boleh potong lah. Pasal kalau dalam bank konvensional ni boleh Boleh maksud boleh. dia boleh potong. Ribet. Bayar awak. Dan Islam tak boleh. Tak boleh. Dia fit dah. Kalau Memang pasal tak boleh. lawan, kena bayar Support. So support dia jadi support. Kos dia sama. Cuma Hana ada kuasa ada juga Hana tanya. Atas pertimbangan dia. Pertimbangan dia. Dia panggil ke persentika apa dia panggil. Ada tanya. Maknanya cuma kalau kita lewat bayar pun dia tak ada lebihan. Adakah kita tak ada. Tak ada. Setakat anda tanya lah. Baik seterusnya. Kita pergi seterusnya. Jadi maknanya buta tu dengan ada jaminan boleh bayar. Kalau tak ada tu tak ada. Apabila seseorang atau keluarga dia habis itu akhir. Selepas wallahualam dia. Apabila ada seseorang yang menanggung nafkah keluarganya dengan sukarela. Atau dengan panggil imbalan dia bayar balik lah. Maka hal itu boleh diterima dan tidak mengurangi keabsahan. Mana haji dia tu boleh tetap sah lah. Sah haji dia gitu. Faham ni pada ayat tu tua haji lah. Tu kata apalah mungkin lah anak bini punya aku tanggung solusi lah tu. Tak apa. Sukarela tu. Kalau dia kata tak apa lagi lah, patut kau berapa tu bayar semula. Bisa tak apa juga. Mana tidak ada beban, boleh bayar sikit-sikit ataupun bincangnya. Maknanya kalau itu secara sukarela bayar mula balik tak? Bayar lah. Boleh juga.
Mana dia kena, kalau itu dia boleh pergi haji. Sebab apa tu? Sebabnya kemaslahatan keluarga dia tu terjaga. Apabila dia telah melaksanakan hal-hal yang wajib dalam ibadat haji, maka dalam hal ini seorang tidak boleh mengambil upah atau menerima pemberian. Baik ia orang fakir, maknanya orang panggil free je lah. Ambil upah kau ni bila-bila buat. Tapi buat dah wajib haji, tapi tak habis lagi. Lu tengok contohnya gini. Misalnya kita duduk di Mina katakanlah. Okay, kita Mina, tapi dia melibatkan jamrah, no. Mana masa tu kita ambil tolong katakan dia bayar ke boleh. Syarat jangan terjejah pengerjaan haji. Tak apa. Okay. Baik, boleh tu. Anda tak pernah buat tapi ada saya dia kata dia tanya kata mana dia ni kita kesempitan duit lah. Pergi tu kira duit poket pun tak bawa. Sekadar lepas dia bagi MDB lah kan. Jadi upah tu satu hari lah. Tolong. Mana dia pun nak pergi melontar tak apa. Kalau dia melontar kau itu boleh melontar je kok. Tak ada masalah. Tapi orang bayar upah dia boleh. Tak ada masalah. Asalkan tak terjejah pengerjaan haji dia boleh. Gitu. Tapi sini baik orang fakir atau kaya. Orang kaya boleh. Orang kaya boleh. Tak mesti. Mana saat ni kita kata sutut kita kata. Ni dah. Haja. Nak tambah duit. Boleh. Tidak ada masalah. Sebab kita ni nak pergi buat haji ni bukan nak berniaga. Bukan nak berniaga tapi sebab tidak letak syarat jangan terjejah pengerjaan haji dia tu. Ni kalau tengah pula orang tadi dia sampai nak nego sampai tengah. Boleh lagi jual mata cicit. Jompo ni sebik. Dia kata macam mana boleh lepas? Dia kata ya adalah cara dia. Dia kata kena pasti pihak tu betul. Jangan pihak tu ada sogok duit ke apa. Mana lepas dia bawa. Dia kata tak boleh sebenarnya. Rupanya dia wui sikit sore. Dia wui sikit sore tu contohnya kita pergi 10 orang kita yang buat sikit. Jadi kos waktu dia bayar. Maknanya dia bayar berdasarkan pertimbangannya. Tak apa tu. Tak ada melibatkan rasuah ke apa tu. Dia kata kalau haji tu berapa tu kena 500 gram berapa dia kena bayar tu. Dia bayar. Dia minta tolong saya dia. Sebab dia macam ni kalau buat banyak kali. Dia macam dia kena ada surat ni. Okay. Gitulah. Kemudian seorang perempuan dan seorang hamba yang berangkat mengerjakan haji ni kita bincang menghadapkan.